minum air holy water, tak boleh mengucap, lidah jadi kelu, lidah jadi hitam. Kalau nak pulih, apa yang perlu dilakukan? Kena pergi ke 7 masjid, ambil air wudu, air kolanya, lalu untuk diminum, barulah lidahnya akan dapat mengucap semula. Dan dikatakan banyak berlaku di Lembah Kelang. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita akal yang sihat. Dan amat malanglah jikalau akal yang sihat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini tidak kita gunakan sebaik mungkin, tetapi kita hanya mendengar dan lalu kita percaya. Lupakah kita bagaimana fitnah di antara Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Talib terjadi? Bukankah kerana kabar angin? Bukankah di situ sudah ada satu ibrah untuk kita belajar bahawa jangan terima kabar angin. Setiap perkara yang kita dengar ataupun yang kita baca, statusnya masih adalah kabar angin dan bukannya fakta, sehinggalah kita memastikan kesahihannya. Itu pendekatan kita sebagai Muslim. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-8 juga memberitahu kepada kita bahawa jangan kerana kebencian kita terhadap sesuatu kaum, sesuatu bangsa menjadikan kita berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana ianya lebih dekat kepada takwa. Begitu juga dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 135. Di mana Allah, ini antara ayat-ayat keadilan yang ada dalam Islam yang kadang-kadang kita sebagai Muslim tidak melihatnya ataupun kita terlupa apabila kita menerima berita. Allah kata, berlaku adillah walaupun ke atas ibu bapa kamu, ke atas sanak saudara kamu, ke atas anak-anak kamu, ke atas isteri-isteri kamu, ataupun sehingga ke atas diri kamu sendiri pun. Maksudnya, keadilan di situ tidak ada kompromi. Daripada hadis Nabi SAW juga, Nabi SAW mengatakan bahawa jikalau anakku Fatimah mencuri, nescaya aku juga akan memotong tangannya. Maksudnya keadilan tidak melihat kepada siapa yang bercakap. Kita melihat apa yang dia cakap. Kita tak lihat adakah dia Muslim ataupun tidak Muslim. Selagi mana berita yang dibawa itu adalah benar, maka kita perlu terima. Kita lihat tentang isu holy water tadi. Kita begitu takut sehingga saya boleh katakan berita ini apabila keluar beberapa tahun yang lepas, sehingga hari ini masih ada. Berita ini asyik dikitar semula. Sehingga bagaimana apa yang saya sebut ini ialah menjejaskan hubungan antara kaum, hubungan antara agama. Ada di kalangan kita barangkali apabila menerima air mineral ataupun air daripada sahabat kita yang belum Muslim, terutamanya mereka yang beragama Kristian, kita rasa takut, kita rasa curiga. Apabila terkenang, wow, holy water, adakah mereka cuba nak memurtadkan aku? Kalau kita tahu, maka kita akan menolak dengan baik. Tapi berapa ramai yang akan menolak dengan baik? Kerana barangkali di kalangan kita akan ada yang mengatakan bahawa aku tidak mahu, engkau nak murtadkan aku ke? Tidak begitu. Tidak begitu. Kita fikir secara logik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air holy water banyak digunakan di dalam Kristian bagi mazhab Katolik. Mereka ada dua mazhab utama. Mazhab Katolik, manakala dalam mazhab Protestan jarang-jarang sekali. Bukan tidak ada jarang-jarang sekali. Baik, kita lihat. Apabila kita sebut minum air holy water tak boleh mengucap, kita guna logik dulu. Kita guna logik dulu. Adakah orang Kristian itu sendiri meminum air holy water sebagai salah satu cara penyuciannya? Pernah tak kita periksa? Kita hanya ambil. Kita tak pernah terfikir, mereka ni minum ke tak? Mereka minum air holy water ke tidak? Kita pun tak tahu. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, air holy water itu cumalah air paip biasa yang mereka telah dijampi
Sebagaimana kita baca ayat Yasin dan sebagainya yang telah dijampi, yang digunakan oleh mereka sebelum mereka masuk ke dalam gereja. Mereka akan buat tanda simbol cross sebagai satu simbolik wuduk kepada mereka. Dan yang tersebar di pada masyarakat kita ialah air holy water ini adalah larutan sirap dengan kotoran wanita. Tuan-tuan dan puan, yang saya tahu larutan sirap ini banyak digunakan siapa? Oleh orang Melayu ketika musim perkahwinan. Air sirap. Tetapi kalau kita lihat air holy water, dia cuma air pipe sahaja. Itu logik kita yang pertama. Logik kita yang kedua, kita kata, kalau minum air holy water tak boleh mengucap. Jadi saya nak tanya, bagaimana penganut Kristian masuk Islam? Tak mau kata di Malaysia. Yang uniknya, isu minum air holy water ini tak boleh mengucap hanya ada di Malaysia. Kenapa tak ada di negara lain? Sedangkan penganut Kristian di negara lain jauh lebih tinggi berbanding di Malaysia. Persoalan saya, bagaimana umat Islam yang di luar, yang dulunya beragama Kristian, bagaimana mereka mengucap 2 kalimah syahadah? Adakah mereka juga melakukan sebagaimana yang disebut dalam kabar angin itu, iaitu mereka pergi ke 7 masjid untuk ambil air kola, air wuduk daripada 7 masjid, lalu minum, dan insya-Allah lidah mereka jadi lembut semula. Begitu ke? Tak. Kita fikir secara logik dulu. Kalaulah penganut agama Kristian sendiri tidak meminumnya, bagaimana mereka nak sebarkan kepada kita untuk meminum? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang percaya kepada air holy water itu minum boleh jadi murtad, tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Kita fikir logik yang ketiga. Abu Jahal, Abu Lahab, tiap-tiap hari di Mekah dulu mereka minum air Zam-Zam pun tak masuk Islam. Kita pula duk risau minum air holy water takut murtad. Saya bukan datang sini promosi Kristian tau. Saya cuma nak memperbetulkan bagaimana kita berfikir. Betul ke tidak? Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah Ibn Khalaf, mereka minum air Zam-Zam. Hati mereka pun tak jadi cerah untuk menerima Islam. Tapi kita pula kat Malaysia risau minum air holy water boleh murtad. Masya Allah. Hebat. Itu logik ketiga. Logik keempat, kalau betul-betul mereka nak memurtadkan kita, buat apa susah-susah nak bagi kita minum satu persatu? Senang-senang, pergi dekat empangan air, jampi dekat empangan tu, letak larutan sirap sedikit, letak kotoran wanita sikit dalam empangan tu. Lepas tu setiap rumah, tak kira Islam ke bukan Islam ke, semua rumah minum air holy water. Beres, habis cerita. Logik ke tak?